Okay, so selamat sejahtera. So kita sambung. So hari ini kita akan bincang jawapan bagi soalan kertas trial JPS set kedua. Hanya fokus bahagian A saja, bahagian soalan struktur. Dapat? Okay. So kita start kerja kita. Okay, your paper Okay. So kertas kamu. Wait, cikgu besarkan sikit. Okay. Okay, so soalan pertama. Okay, soalan pertama kita baca saja. Zain, Malaysia sebuah negara yang terkenal dengan masyarakat yang berbilang kaum. Setiap kaum bebas mengamalkan budaya masing-masing selagi tidak bertentangan dengan undang-undang negara. Keunikan Malaysia. There. You see this one, you know already keunikan Malaysia. So keunikan Malaysia adalah topik form 4. Unit 11 form 4. Nampak? Keunikan Malaysia. So topik ini ada dalam soalan inilah. Keunikan Malaysia. Dan kadang-kadang dia bergabung dengan topik lain as well lah. So keunikan Malaysia is there. And then dia gabung dengan glocal. Glocal is unit 2 form 5. Maksudnya inilah yang cikgu kata, kadang-kadang soalan itu sebab kamu ada 24 chapter. Tetapi soalan struktur yang kamu ada 5 saja. And then soalan essay yang kamu ada adalah 6 soalan. So maksudnya 6, 5, 11 soalan. 11 soalan tapi chapter yang kita ada adalah 24. So ada soalan yang ada gabungan chapters. Azan, especially yang ada kaitan, related. Azan, so ini adalah form 5 punya. Chapter 2 form 5. Azan, global Okay. So soalan pertama ini senang lah benda ni Okay, nampak. Tapi you kena tahu senaraikan 3 jenis makanan tradisional masyarakat Malaysia. Masyarakat Malaysia mean semua boleh makan lah. Azan, sebab itu kadang-kadang menjadi isu mereka bagi sesuatu makanan yang sesuatu kaum tak boleh makan. Azan, so macam dia letak bakute, understand bakute berasaskan itu herbal, berasaskan daging khinzir, babi. So nanti orang Melayu tak boleh makan. Azan, okay, nampak tu. Boleh. Tapi nowadays in real life apa berlaku adalah kalau saya buat bakute means saya tahu saya nak buat untuk orang Melayu means mungkin daging itu saya gantikan dengan ayam. Daging ayam, bakute ayam lah. Understand nampak. Same goes to orang vegetarian, dia tak boleh makan nasi lemak. Nasi lemak is not vegetarian, tetapi mereka sekarang ada buat vegetarian nasi lemak. Nampak? Azan. So maksudnya rakyat Malaysia sekarang sebenarnya mereka faham tentang budaya masyarakat lain and mereka adalah sangat fleksibel. So itu yang kita nak. Azan, okey, nampak tu. Okey. So dekat sini kamu boleh bagilah setiap kaum punya yang kamu boleh ingat, kau bagilah. Azan, okey, so kita ada nasi lemak. Okey, nasi lemak. Wait, saya besarkan sikit. Okay, nasi lemak. Okay, then you can hit ada tosai. Tosai itu ejaan mungkin berbeza dalam buku teks kamu. Buku teks pun ada benda ni. Lepas itu kuih tiaw goreng ada. Kuih bulan, paling simple kuih bulan lah. Mooncake. Kuih bulan, that's it. Simple bagilah. Kan, okey, nampak. Boleh okey. Nasi goreng kampung semua jangan bagilah. Nasi goreng kampung, paprik. Understand? Paprik. Understand all that. Okay? Okay. So give yang traditional sikit lah. Nampak makanan tradisional masyarakat Malaysia yang anda tahu. So it's very simple. Yang ni 3 markah boleh dapat. Okay, next. Soalan yang ini actually yang tadi yang makanan tradisional ini ada dalam buku teks kamu.
So ini adalah form 4 chapter 11 kan. Keunikan Malaysia. Keunikan Malaysia. Here ada makanan. Semua kaum ada dekat sini. Nampak? Dim sum Zen. Dan kamu ada capati Zen. Okay, nampak tu ada. So anything they can ask lah. Apa yang ada dalam buku teks boleh disoal. As simple as that. Dapat? Okay, dan okay, so we go through next. Okay. Berikan maksud istilah global menurut konsep moral. Understand? So dalam buku teks, apa yang ada adalah global means what? Gabungan dua perkataan. Then global means what? Local means what? Mereka ada bagi. Plus mereka ada bagi maksud individu global. So ada pelajar juga bagi maksud individu global. So dekat sini bukan individu global. Maksud istilah global. Istilah. The terms of global means what? Maksud istilah global. Student kena baca lah. So some of them make mistake lah. Zen, okay, so cikgu tunjuk pada you. Yang ni form 5 punya topik. Okay, so bila kita buat ulang kaji macam ini, senang untuk kita. So kita just tengok saja. Chapter 2 Z. Okay, chapter 2. Ini yang dia ada. Nampak tu? Global means apa itu? Satu istilah yang digabungkan daripada perkataan global dan local. Dan global means what? Local means what? Yang ini adalah maksud individu global. So jangan bagi maksud individu global lah. Nampak sepatutnya. Sebab cikgu nampak dalam skema, dia bagi macam tu juga. This one only. It's not individu global. Maka we follow lah marking. Mana-mana daripada tiga ini ada, mana-mana tiga ni, kamu ada 3 point. Mana-mana 2 ada dapat markah. So kamu tulis yang ni pun sudah cukup. Azan, okey, nampak. So ini apa yang ada dalam skema lah. Okey. So cikgu bagilah kepada kamu. So kita you catat lah. Azan, so istilah yang membawa, maksud istilah global ni istilah yang digabungkan. Gabungan daripada okey, istilah yang digabungkan daripada perkataan global dan local. Nampak? And then global means what? Global membawa maksud sejagat. Dan local membawa maksud apa? Setempat. That's all. Okay, dapat? Okay, done. Sebab dia tertanya maksud individu global. Nampak? Tengok jawapan you. Okay, next. Okay. Dekat sinilah students, you see, you kena tahu contents dengan betul, kandungan. Okay, so you tengok soalan ini. Okay. Masyarakat Malaysia sentiasa mengamalkan budaya tempatan walaupun berada di mana-mana sahaja. Maksudnya you berada di luar negara lah. Oleh itu, individu yang baik, inovatif, kreatif, dinamik dan berdaya saing di peringkat global dapat dilahirkan. So nyatakan sikap individu global. So ada tendensi student keliru dengan fakta tau. So dia pergi tulis ciri individu global. Azan, sikap individu global and ciri individu global. Some of the 1 or 2 points samalah, tapi lain semua berbeza. So cikgu ingatkan kepada kamu balik. Okey, tengok sini ya. Kalau ciri individu global, if you are a global kind of a person lah, apa ciri yang kamu ada? So kamu ada 4 ciri.
Characteristic of individu global lah, ciri individu global. Okay, the first thing adalah kamu adalah orang yang boleh berdaya saing. Daya saing, daya saing means kamu boleh saing peringkat lokal dan global. Okay, kamu boleh bersaing dua. Dan lepas tu kamu ada jaringan dan jalinan. Jaringan dan jalinan yang lokal yang baik. Nampak? So, jaringan ini networking lah, Azan. So, maksudnya kamu boleh jaringan jalinan lokal yang baik means kamu boleh berkomunikasi dengan orang lain sebab kamu menghormati kepelbagaian. Azan, you can interaksi dan komunikasi dengan mana-mana individu. Azan, itu kamu adalah individu global. Next, macam mana kau pergi luar negara pun, there is something very important for individu global adalah dia mempunyai jati diri kukuh. Jati diri kukuh means no matter what, kamu takkan abaikan jati diri lokal. So mana-mana kamu berada pun, seolah-olah macam kaki kamu adalah dekat Malaysia. You mana-mana berada pun, bukan kaki lah, kaki memang physically ada dekat negara lain kan. You punya hati ada dekat Malaysia. Something like that. Kamu ada jati diri kukuh. Jati diri kukuh adalah wherever you go, so you takkan abaikan jati diri lokal kamu. Dan the last one adalah of course now IT. Nah, bersaing peringkat antarabangsa semua, kamu mesti ada kemahiran teknologi maklumat. Artinya kamu boleh adaptasi teknologi maklumat. Something like that lah. Boleh. So ini adalah ciri individu global. And it is not sifat tadi sikap individu global. Dia lain. So you have to remember the textbook what they are trying to say, no. Tengok kamu ada ciri individu global 4 ini. Dan sikap individu global dia ada 6. Understand? Nampak tu. So ini yang mereka tanya. Dan dekat sini ada satu saja. Kalau you tulis jati diri, hanya ini yang ada. Yang lain semua tak ada kaitan. So you punya jawapan boleh menyeleweng. Understand? If you don't remember the topic yang ada dalam buku teks. Nampak? So first thing you try to remember this lah. Individu global dia ada ciri. Ciri adalah karakteristik. Based on this karakteristik, kamu ada sikap-sikap dia. Dan cikgu ajar you macam mana mau ingat lah. Understand? Okay, tengok sini. Kamu ada banyak perkara dekat sini tau. Banyak perkara dekat sini. So ada 6 perkara, right? So kalau sikap, you remember like this lah. Ada 6 perkara. 6 perkara. Tapi yang paling penting adalah tengok maksud individu global individu yang mampu berdaya saing pada peringkat global. Tetapi tengok akar umbi atau berpegang teguh kepada jati diri lokal, iaitu tanah tempat tumpah darah sendiri. Maksudnya you boleh bersaing pergi peringkat mana-mana pun, tetapi kamu tak lupa jati diri lokal kamu. You are a Malaysian. Something like that lah. Azan. So maksudnya semua point yang ada dekat sikap individu lokal, dia ada kaitan dengan tempatan. Azan. So sekarang saya ajak tengok macam mana. You tak payah bagi semualah, dia tanya 3 saja mah. Azan. So I beritahu kamu. Okay, so maksudnya kamu individu lokal kalau sikap kamu akan kekalkan jati diri kamu. Jati diri lokal kamu lah. Walaupun bersaing pada peringkat global. Nampak? So maksudnya ini ada kaitan dengan apa? Tempatan. Jati diri. Kekalkan jati diri. Okey, nampak. Okey, next. Kamu tengok. Kamu adalah orang yang akan utamakan budaya asal. Nampak? Budaya asal means you punya negara punya budaya lah. Mana-mana you pergi. Lepas tu, when comes to buying product also, kamu utamakan produk tempatan.
You tak payah hafal dan tulis word by word. No. Ada sikit saja point sentuh pun. Utamakan produk tempatan saja terus dapat markah punya. Understand? So you tak payah takut. Kekalkan jati diri. Let's say jati diri pun sudah cukup. Boleh bagi markah ready. Understand? Okay, nampak. So utamakan produk tempatan lah. Tapi dalam buku teks dia kata berbanding dengan produk antarabangsa. Boleh dapat okey, done. Okey, next. Apa lagi? Kamu ini sayang negara lah, understand? So dia ada point-point lain, Azan, okey, so cikgu ajar you. Tengok sini Ini pun kamu utamakan produk tempatan kamu. Nampak? Budaya asal, produk tempatan, jati diri adalah local, understand? So everything related kepada local tau. Okey, so cikgu bagi 2 lagi point lah. Azan, okey, sorry, semua point cikgu beritahu kamu. Okey, yang keempat itu dia boleh kata you akan jaga nama baik negara ketika berada di luar negara. So here pun kamu boleh nampak your local. You jaga nama baik apa? Negara you. You tak boleh lari daripada elemen local. If you are a global fella. Sorry, local means belakang itu ada kal kan? Local. You cannot run away from that. Zen, okay, nampak. Senang saja mau ingat benda ini. Sebab itulah kelas sangat penting sebab cikgu itu akan terangkan. Zen, so you dengar betul-betul. A lot of information kamu akan dapat. Understand? Okay, next kamu boleh nampak. Okay. You memang kuasai nak pergi peringkat antarabangsa means kamu kena kuasai pelbagai bahasa. Pelbagai bahasa, right? Tapi you cannot run away from local tanpa abaikan bahasa kebangsaan. Kebangsaan adalah local. Dan you punya own bahasa, bahasa ibunda. You fahamkan konsep local means. Macam mana pun, you berpegang teguh akar umbi kamu adalah local. Anda jati diri local. Azan, so you boleh nampak. You memang kuasai pelbagai bahasa tapi tanpa abaikan apa? Bahasa kebangsaan dan ibunda. Kita lari daripada local kamu. Even the last one also. Nak pergi peringkat antarabangsa, kau nak kuasai teknologi global semua tahu. Tetapi apa kamu akan buat adalah kamu akan sesuaikan. Kamu akan sesuaikan teknologi global. Pergi belajar dekat luar negara. Teknologi global. Sesuaikan teknologi global dengan teknologi. Tak boleh lari daripada tempatan. Teknologi tempatan. So whatever point you write also, whatever point you write also, you tak boleh lari daripada tempatan. Sesuaikan teknologi global dengan teknologi tempatan. So semua ada elemen tempatan. Itu adalah sikap individu lokal. Apabila you bersaing peringkat antarabangsa pun, peringkat global pun, tapi you masih kekalkan jati diri, kamu utamakan budaya asal, kamu utamakan produk tempatan, kamu jaga nama baik negara, kamu kuasai pelbagai bahasa tetapi kamu tak abaikan bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda, kamu sesuaikan teknologi global tetapi dengan teknologi tempatan. Azan. So you tak boleh lari. Azan. So try to remember benda inilah. So dulu mungkin apa yang cikgu nampak adalah we can see lah student kamu the grip of syllabus kamu, kandungan kamu belum teguh lagi. Masih lagi ada kekaburan dan sebagainya, silap tulis dan sebagainya sebab ciri and sikap is a different thing dalam buku teks. Hanya satu saja, jati diri dengan jati diri dekat sini yang lain semua tak ada kaitan. So kalau sikap means
Dia pentingkan tempatan punya, you remember and you get some points. Azan, okay, nampak. Dan the last one kalau kamu tengok, individu lokal mampu menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran terkini berasaskan nilai universal. Ini ayat sajalah, apa yang takut. Dia kata, nyatakan kesan sekiranya individu tidak bersikap lokal. Okey, kesan jika individu tidak bersikap lokal. Ini saya akan ajar kamu satu perkara hari ini. Sebenarnya saya sudah ajar semasa saya ajar kandungan. So mungkin kamu lupa. Kalau kesan means kamu tidak bersikap lokal means, selalu ingat benda ini. You have to be balanced. Saya mau kamu ingat benda ni. Local means you are balanced. If you are not balanced, masalah. Ada kesan dia kan, saya akan beritahu. Balance, so maksudnya you have balance between local and global. You tak condong ke satu arah saja. Global dan local, you are balance. You ingat macam itu. So saya ajar you semua point yang ada dalam buku teks tahu. See, kesan sekiranya individu tidak bersikap lokal, so you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Semua 7 points saya gua ajar you. Macam mana? How to remember, Okay, tengok sini. Okay, the first thing. Let's say you are 100% global saja. Global saja. You sudah pergi antarabangsa, you sudah agungkan budaya dekat luar saja. You couldn't be bothered about the local lah, let's say. You are not balanced, right? You terlalu global. Okay, kalau you are too global, global saja. So what will happen? Apa kesan dia? Senang saja. Ada dua kesan. Satu adalah kamu mudah terpengaruh. Okay, kamu mudah terpengaruh dengan budaya luar. Nampak? One. Then after that, you lupa all your nilai jati diri, semua lupa. Understand? Got people like that, no? They go and study in overseas, then they forget, what? Malaysia, stupid country. Like that. Itu bukan global. Itu sudah global sangat. Local sudah lupa. Lupa daratan lah. Okay, so you akan hilang nilai etika dan jati diri. Kenapa? Dalam mengejar. So kamu mengejar arus globalisasi. Nampak? Boleh Ini kamu kalau terlalu global. And at the same time, you have to balance. You cannot be too local. Ada orang also cannot. If you too local, lain isi semua adalah local punya. Kamu hanya local saja. Kalau local means what happen is kemajuan negara. Right. So transformasi. People are going international, semua banyak open minded already. Ini masih lagi kampung punya orang. Understand? So apa berlaku adalah transformasi kemajuan negara terjejas. So cikgu ambil masa untuk ini Nampak tu? You kena bagi dua sajalah. Okay, next adalah terlalu lokal. Nampak? Terlalu lokal, tak mau ambil teknologi asing semua langsung tak mau. Tak mau belajar negara lain punya. So apa berlaku adalah kepakaran dan kemahiran yang terhad dalam bidang yang dicebur. Nampak? Setiap bidang ini kita tengoklah luar negara semua sudah ada banyak kepakaran, kemahiran baru semua, teknologi baru semua. Kita masih tak mau global. Kita lokal saja. This one happens. Azan, nampak tu? Okay, next. Apa lagi? Terlalu lokal lah you. Understand? So apa berlaku? You tak boleh bersaing.
Azan, so kamu ada kesukaran. Dan ini pun cikgu nak beritahu kamu lah, kepakaran dan kemahiran yang terhad dalam bidang yang diceburi. Understand? So pasukan kegemaran saya Brazil, understand? Nampak? Mereka ini tak pernah ambil jurulatih atau manager pasukan daripada luar negara. Mereka guna mereka punya tempatan saja. Understand? So sekarang daripada dulu sudah ada lah, kita kena ambil Euro first untuk melatih pasukan tempatan kita lah. So at least learn new teknologi, kemahiran dan sebagainya lah dalam football. Of course football itu means Brazil lah, tapi luar negara pun sekarang ada banyak teknik, semua technical things. You datang 90 minit, apa teknik yang kamu gunakan? All technical and teamwork. Understand? Okay, nampak? So mereka total football and all that. So you have to learn. Otherwise kamu ketinggalan. Understand? Nampak tu? Itulah kepakaran, kemahiran jadi terhad. Dan kesukaran untuk bersaing. Bersaing dan berkomunikasi. Berkomunikasi dengan dunia luar. Qatar is like that. Pemain Qatar semua langsung tak main dekat luar negara. Dia main dekat kampung dalam negara dia saja. No, but none of them got experience of playing in overseas. Tapi Brazil punya pemain semua ada pengalaman bermain dekat luar negara. Understand? Nampak. Hanya dia punya coach sajalah. Understand? So now they are thinking about taking out European coach and all that. Understand? So mereka sudah ada beberapa, salah satu Mourinho pun dalam list. Jose Mourinho dalam list. Kalau dia pergi Brazil, dia guna teknik lain pula. What will happen to Brazil? Understand? Okay, nampak. Okay, next. Kalau kamu terlalu local means, bila ada masalah, you tak boleh menyelesaikan secara menyeluruh. Understand? Because you tempatan, you hanya fikir satu bahagian, kamu tengok satu bahagian saja. Something like that lah. Too local. So apa berlaku adalah kurang kemampuan. Dia takkan tanya semua tujuh lah. Hari ini saya, apa cikgu buat, cikgu recall balik untuk kamu apa yang ada dalam textbook. So kurang kemampuan untuk menghadapi masalah secara holistik. Holistik means secara menyeluruh. Dia cerita dia macam inilah. Okay, let's say I show you the handphone, right? Okay, handphone. Boleh nampak handphone? Okay, handphone. Okay. Saya tengok depan sini, saya nampak screen. Belakang ada apa, saya tak nampak. That's what happens. Faham? You ada dekat belakang, you boleh nampak yang ini, yang saya tak boleh nampak. So menyeluruh means, be open means, we talk to each other means, we can see the problem. Semua sudut kita boleh nampak. Sekarang saya hanya boleh nampak screen saja. Saya tak boleh nampak apa yang ada dekat belakang. Nampak tu? Something like that. That is what we say as holistic. Ejaan dia. Holistic. Holistic. Secara holistik. Okay, nampak. Tak boleh sebab kita tengok satu angle saja. Kita local saja. Too local. And then the last one adalah, you are very local means, you tak boleh terima kepelbagaian sosio-budaya. Budaya luar semua kamu tak boleh terima. Kesukaran menerima kepelbagaian sosio-budaya. So 7 point itu, ingat kalau dia kesan sekiranya individu tidak bersikap local means, always remember, local means you are balanced, local and global. You are not terlalu local atau terlalu global. You are balanced person. You're okay. Mana-mana pun orang boleh letak kamu sebab you balance punya orang. Maka kesan sekiranya kamu tidak balance, what happen? If you are too global means ini berlaku. You mudah terpengaruh dengan budaya luar, terlalu global sangat dan you lupa jati diri dalam mengejar arus globalisasi. Then if you are too local, kemajuan negara kamu terjejas, kepakaran dan kemahiran kamu jadi terhad, kamu tak boleh bersaing dan berkomunikasi dengan dunia luar, kamu kurang mampu untuk hadapi masalah secara holistik dan kamu tak boleh terima kepelbagaian sosio-budaya. Something like that lah. Boleh
So cikgu recall balik, buku teks kamu ada benda ini. So buku teks dia tak tersusun. Understand? So maka cikgu, inilah yang kamu perlukan cikgu kadang-kadang. Understand? Of course you can read by yourself, tetapi jangan underestimate cikgu lah. Understand? Cikgu pun ada kepakaran sebab dia ulang banyak kali berbanding kamu. Kamu hanya baca form 4, form 5 ini, lepas tu kamu syllabus ini langsung kamu tak tengok pun. Understand? Tapi saya tengok benda ini sudah 4 tahun. The first batch, form 4, form 5. Second batch kamulah. Form 4, form 5 saya sudah tengok. And form 4 sekarang saya sudah tengok 1 tahun lagi. Azan, so cikgu ulang balik, maka we are well versed kepada sukatan pelajaran. Understand? So kadang-kadang itulah dalam kelas, science stream student, kadang-kadang you are not focused when the teacher is teaching. Faham? You buat kerja-kerja lain. So your concentration is not there. So sebab itu sekarang kelas pun saya kena buat 1 jam, lebih kurang 1 jam 15 minit macam itu. 2 hours all cannot. Concentration kamu is not like zaman saya punya orang. We can focus more. 3 jam pun kita boleh fokus. Azan, you ini difficult sikit lah. Azan, okay, nampak. So, boleh So, topik ini keunikan Malaysia campur dengan local topik. The first soalan. Yang ini kena bagi 3 saja, tapi saya sudah bagi you semua. All the 6 untuk sikap. Dan even kesan also got 2 ni, but I given you all the 7. Nampak? Untuk recall balik lah. Boleh dapat Okay. Tapi ini adalah ayat bulat-bulat tau. You boleh ringkaskan lagi tahu ayat ini. Nampak? Try to ringkaskan. Sebab structure adalah analytical. Nampak point saja terus dapat markah. Kita tak tengok sangat ayat. Understand? Okay, nampak. Okay, next. Soalan ini sebenarnya dia mengelirukan tau. Understand? Okay. Gambar di bawah menunjukkan kes panggilan palsu yang sering kali dilaporkan. So, I have to show you a bit. Apa ni? Besarkan sikit. Okay. Actually, soalan A itu adalah berkaitan dengan ini. Attention Telekom Malaysia winners. So kamu lebih kurang sudah dapat satu, apa itu orang panggil, soalan ini have to be careful. Actually dia mengelirukan lah. Saya tak boleh komen apa-apa. Okay, so saya rasa soalan A ini ada kaitan dengan yang ini. Then after that, soalan D ada kaitan dengan gambar ini. Gambar yang kedua. Understand? So dia letak sekali dekat sini. So you intend to keliru. So that means you kena tengok 2 perkara inilah. So saya tak boleh buat apa-apa sebab GPS set soalan. Understand? So saya boleh nampak lah. So kadang-kadang tahulah human error, kita boleh faham lah. Understand? So gambar di bawah menunjukkan kes panggilan palsu. Panggilan palsu saja kamu kena sudah tahu kan. Ini adalah chapter TMK. TMK, Form 4 pun ada, Form 5 pun ada. Azan, Okey, nampak tu. Okey, Form 4 pun ada, Form 5 pun ada, Okey, tapi berita palsu semua adalah lebih kepada Form 5. Understand? Penggunaan yang TMK secara beretika itu lebih kepada Form 4. Form 5 ini adalah bila kita gunakan gadget, kita akan sebarkan news. So, ini adalah sumber dan juga penyebaran. Maksudnya, from where you get maklumat and bila kamu share. Azan, Okay, nampak maklumat. Boleh, Okay, so you tengok, Okay. Jika anda terima panggilan seperti di atas, maksudnya panggilan itu adalah panggilan palsu. Dia kata kamu adalah winner, dan mereka bagi nombor semua, suruh kamu kamu panggil balik. So bila kamu terima panggilan yang orang cakap kamu sudah menang dan sebagainya.
Okey. So bila kamu terima panggilan di atas, so maksudnya panggilan palsu kamu terima, if you terima ke panggilan palsu, that means this one is referring to this soalan. Jika anda menerima panggilan di atas, so panggilan itu adalah panggilan palsu, apakah yang akan anda lakukan? So your tindakan you, and then nyatakan sebab anda bertindak demikian. You punya tindakan, 1 markah, dan mengapa kamu bertindak sedemikian, alasan kamu, 1 markah. So you boleh nampak 2 things there. So bila saya dapat panggilan, so baca soalan betul-betul. Jika anda menerima panggilan seperti di atas, apakah yang akan anda lakukan? Your tindakan. Then you kena nyatakan sebab anda bertindak sedemikian. So this is the second thing. Boleh. So that means apa saya akan buat adalah bila terima panggilan macam ini, I tak jawab. So saya tidak akan menjawab panggilan tersebut. You can cut lah. Sorry sir, I'm very busy at the moment. I got no time. See you later. Nampak. You can cut down. Azan, Okay, nampak. And then alasan kamu, sebab, kerana saya tidak terpengaruh dan ingin elakkan diri daripada tertipu. So apa tindakan you, apa yang akan kamu lakukan, saya tidak akan jawab panggilan tersebut. So ini adalah tindakan you. Kenapa? Supaya saya tidak terpengaruh dan ingin elakkan diri daripada tertipu, boleh. Atau you kata supaya saya tidak terpengaruh dan dapat elakkan masalah. Ini semua will lead to problem lah. Nak elakkan masalah lebih besar. Atau you kata dapat elakkan diri daripada mengalami kerugian. Kena tipu lah. Duit cuma lesap lah. Something like that. But you just write general saja. Boleh nampak tu. Ini the first one. You are a winner. Telekom Malaysia tak sebut pun. Then the second poster adalah, ini sudah scam tau. Panggilan palsu. WhatsApp palsu punya. Atau email palsu. Okay, it's a scam. So the second one adalah scam alert. You can see scam alert. Maksudnya TMK, kumpulan TMK sekarang beritahu, iaitu kumpulan Telekom Malaysia, dia beritahu berikut adalah langkah-langkah yang perlu kamu ambil untuk pastikan maklumat yang diterima sah daripada ini. This is what you, apa-apa you dapat, you check dekat sini. Kongsi maklumat ini bersama rakan dan keluarga anda. So ini scam alert. Soalan yang terakhir itu adalah tentang itu. Wajarkah anda kongsi maklumat tentang panggilan palsu seperti gambar tersebut kepada keluarga dan rakan kamu? You need to share this or not. This is education. This is palsu. Palsu means kita tak layan. Education means we can share. So that mereka lebih berhati-hati, something like that. So you can see, soalan sepatutnya mereka letak gambar ini dekat sini. Gambar yang kedua sepatutnya mereka letak dekat sini sebelum soalan. Dia letak dua-dua dekat sini. Bila saya baca satu kali soalan pun, as a teacher berapa tahun mengajar, saya pun boleh keliru. Bayangkan student. But some of them can get, some of them sudah silap jawapan dia. Jawapan sebelah sini ada dekat sana, jawapan sebelah sana ada dekat sini. Terkeliru. Dan kadang-kadang ada benda yang sama saja. Jawapan yang sama dua tempat. Sebab mereka tak tengok soalan properly. So, bila dapat soalan, focus and read properly. Setiap benda tengok. Boleh kan? Tapi janganlah baca sumber www, Google, semua tak mahu baca lah. Baca soalan tu pandai-pandai lah. Azan, Okay, dia student, Okay. Next. Berikan 3 kesan jika anda terpengaruh dengan panggilan
palsu seperti di atas. So, kalau kamu, ini lebih kurang macam soalan set 1 pun ada kan? Okey, so kesan dia adalah, apa kesan dia kalau kamu terpengaruh and kamu apa dia suruh buat, you pergi buat. Then suddenly mereka boleh scam, scam you, bukan scam, hack you punya ni semua, boleh ambil duit kamu semua. Okay, so what will happen to you adalah, satu kali tulis watak, saya akan alami kerugian wang ringgit. This is one. Okay, and then next, akan alami gangguan emosi. Okay, emosi. Lepas itu, it can lead to kemurungan and all that, right? Sama macam hari itu. Okay, so you boleh kata akan hadapi kemurungan. Depress, kemurungan sehingga saya bertindak bunuh diri. Macam hari itu punya jawapan lah, bunuh diri. Kan? Tak salah. And another thing adalah you malu pun boleh. Rasa malu. Rider akan rasa malu kerana tertipu. Boleh? And even kamu boleh sudah hilang banyak duit dan sebagainya, so kamu rasa tidak tenteram. So hidup tidak tenteram. Okay? 3 kamu tahu betul, tak payah tulislah 4, 5. Understand? So sekarang kita sedang discuss, maka cikgu bagi lebih-lebih lah sikit. Understand? Okay, next. Ini buku teks lah. Inilah tak mau baca buku teks. Understand? Wait, okay. Chapter 4. Form 4 adalah penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Penggunaan. Maksudnya, you guna internet, gadget and all that. Internet lah, gadget tu ada internet lah. Maksudnya ini lebih kepada internet lah. Understand? Apps and all that. Okay, Form 5. Okay, Form 5 lebih kepada, dalam internet itu semua ada berita. So, from where you get the berita? Sumber. You dapat sumber daripada mana? Sumber maklumat itu. Then, of course, bila kamu dapat maklumat, kamu akan share. So, penggunaan sumber dan penyebaran maklumat demi kesejahteraan secakat. So, you secara etika lah, kamu from where you get, try to get from the right source sumber tu, dan kalau betul baru kita sebar. Understand? So, jika tak pasti, jangan kongsi. You know lah. So, ini lebih kepada berita palsu, topik Form 5. Okey, dekat sinilah dia ada tanya, contoh sumber dan maklumat yang sahih. Ini soalan dia. Very clear. Nampak tu? Buku teks lah. Dan bila you tengok skema jawapan, dia main type saja daripada buku teks. Where is it? Deh. Semua ini adalah dalam buku teks. So important buku teks. Why do want to read? Cikgu-cikgu semua kata, baca buku teks, baca buku teks. Tapi tak mau dengar, tak mau ikut. Understand? Itulah zaman saya dengan zaman kamu berbeza. Understand? Nampak? We just follow. Whatever teacher say, just follow. Understand? Okay, the first one, kamu boleh tulis ringkas tau. Kamu tulis ini pun sudah cukup. Laporan penyelidikan. Laporan penyelidikan inilah research yang kita ada beberapa, iaitu kita ada jurnal. Kamu tak tulis jurnal pun tak apa.
artikel dan thesis. Ini semua cikgu ada ajar dulu dalam kandungan lah. You tulis laporan penyelidikan pun sudah cukup lah. Atau kamu tulis jurnal saja sudah cukup. Tapi kalau first kamu tulis jurnal, bawah kamu tulis artikel dan thesis dekat sini. Satu saja saya bagi betul, yang lain semua adalah ulangan. Sebab it comes under same category. So you have to know the points well. Nampak? Boleh ah? Okay, then after that, kerajaan punya whatever lah. Surat edaran kerajaan. Kamu tak ingat surat edaran kerajaan, at least kamu ingat benda ini. Ini common, everybody knows. So kerajaan akan keluarkan surat perkeliling. Ini yang sangat simple one, you have to remember. So here you can remember the laporan penyelidikan atau mana-mana satu kamu tulis okey. Dan sebelah sini surat perkeliling sudah tahu, kerajaan punya. So anything you have to officially kerajaan kena announce. Azan, official surat daripada kerajaan tahu. Azan, okey, nampak. Lepas itu kitab. Either one of it. Kitab, buku ilmiah, tapi buku ilmiah pun kadang-kadang fakta boleh salah. Dan buku teks sekolah kamu. You ingat salah satu lah. Let's say you ingat buku teks. Salah satu. And then don't write just web page. Web page saja tak boleh. Web page itu dalam bahasa Melayu kita panggil laman sesawang. Web itu adalah sesawang. Tapi laman sesawang web page tapi diiktiraf. Betul punya. Diiktiraf. Kita tak mau yang tidak diiktiraf. Azan. Lepas tu kita ada yang lain. So cikgu boleh letak dekat atas. Sorry, dekat bawah sini pun boleh. So cikgu ingatkan balik lah. So when we discuss, this the beauty of the cikgu punya kelas lah. Azan. Trial paper itu kita buat sama-sama. Tapi semasa kita buat, kita recall balik apa saja fakta. So ingatkan balik. Azan. Okay, another one adalah individu dan pihak berautoriti. Authority. Authorized person lah. So individu dan pihak berautoriti. Azan, okey, nampak. Macam semasa pandemik COVID, we have to wait for announcement yang dibuat oleh pengarah kesihatan Malaysia. From the Kementerian Kesihatan Malaysia. Berapa kes, all that. Understand? Selagi dia tak sebut, selagi itu tak ada. Sebab dia adalah pihak authority dia. Azan. Then the last one adalah kita ada encyclopedia. Encyclopedia. Encyclopedia ini adalah buku-buku lah, ikut huruf A to Z. Apa saja yang kamu nak dapatkan maklumat is there tentang perkara yang kamu cari. So ini adalah encyclopedia. Dan dengar sini ini untuk pengetahuan kamu. Ini orang-orang kaya-kaya tu, orang-orang yang belajar sampai PhD semua, masters and all that. Rumah mereka beli set of encyclopedia yang letak. Semua buku-buku saja dekat rumah dia. Ada rack semua buku. Azan, okay, nampak. Macam lawyer office semua ada kan, something like that, encyclopedia. Dan encyclopedia ini sekarang kita ada online encyclopedia. Untuk pengetahuan kamu lah. Encyclopedia. Online encyclopedia adalah apa dia? Wikipedia. Faham? Dalam internet ada Wikipedia kan? Ini adalah encyclopedia secara online. Azan, untuk pengetahuan kamulah. So apa saja yang ada dalam encyclopedia, it is okay, boleh dipercayai. Azan, ni. Tapi dia minta 3 saja. So cikgu recall untuk kamu lah. Azan, okay, next. Yang ini soalan D ini ada kaitan dengan gambar ini pula.
Because kongsi maklumat ini bersama. So that mereka tahu. Kalau ada mereka terima apa-apa berita, mereka cek dekat sini. Pastikan info yang diterima adalah daripada ni. Pastikan alamat itu adalah dominan daripada ini. So, itu web page semua mesti ada benda-benda macam ini. Barulah itu betul punya. So kongsi maklumat ini bersama ni. So that, okay. So soalan dia adalah, wajarkah? So ada yang student tak tahu, dia ingat berita palsu, dia kata tidak wajar. No, ini wajar. Ini bukan soalan essay. So just write there straight away wajar. Full stop. That's it. Dapat 1 markah. Then after that, you kena bagi justifikasi anda. So senang saja. Wajar. Kenapa kita berkongsi? Wajarkah kita? Yes. So you boleh tulis watar dia, kita dapat ingatkan. Atau you tulis saya pun is okay also lah. Okay. Saya dapat ingatkan keluarga dan rakan saya supaya berhati-hati. Hati-hati dan tidak menjadi mangsa panggilan palsu. Dapat? Ni. Boleh. Kita nak ingatkan lah, sebab yang ni kamu kena ingatkan you punya keluarga dan rakan-rakan kamu. Nampak tu? Boleh dapat? Okey dah. Okey, next soalan. Soalan 3. Soalan 3. Okay. Soalan 3 ini, Keratan Akhbar di bawah menunjukkan larian amal yang diadakan untuk membantu bantuan golongan yang memerlukan. So some people perlukan bantuan, larian atasi kebuluran. Boleh Okey, nampak tu. Restoran makanan segera. So ini adalah restoran makanan segera means I think KFC is here. Okey, laksanakan CSR ini, kadang-kadang kamu tak tahu apa itulah. Yang ni if I'm not mistaken adalah corporate social responsibility. Tanggungjawab sosial korporat lah. Korporat maksudnya company lah. Azan Okey, nampak. Bantu golongan memerlukan. So ini kebuluran maksudnya tak ada makanan. Okey, so soalan yang pertama, berikan 3 kepentingan melibatkan diri dalam program community. So program community means saya sudah tahu ini adalah Form 5 punya chapter. Unit 8 Form 5 punya chapter, iaitu so dia ada program community. Penglibatan diri peneraju community kan. So regarding program community. Form 5 So berkaitan dengan program community. Program community nama lain adalah program kemasyarakatan. Nampak? So try to remember that lah. Azan Okey, nampak tu. Dan program community ini pun ada kaitan sedikit dengan peri kemanusiaan, dan berperi kemanusiaan pun ada 2 topik. Form 4 pun ada 1, Form 5 pun ada, tapi Form 5 adalah lebih kepada kepribadian, peri kemanusiaan global punya. Understand? Tapi points dia ada yang lebih kurang sama-sama. Azan So sebab itu kadang-kadang student keliru. Azan So take note. Okey, apa kepentingan dia adalah, jangan you tulis sana, ada student tulis balik. Apa kepentingan melibatkan dalam program community adalah dia cakap untuk atasi masalah kebuluran. Already is there untuk mengatasi masalah kebuluran, dia tulis balik dekat sini. Baca soalan betul-betul. Apa importance of us terlibatkan diri dalam community untuk atasi masalah, tapi spesifik untuk atasi masalah kebuluran. So dalam soalan pun ada golongan yang memerlukan kan. So kita dapat bantu. Kita dapat membantu golongan yang memerlukan. So you boleh kata bantuan makanan lah. Sebab kebuluran. Nampak? Then after that,
Bila rakyat kita semua melibatkan diri dalam program komuniti macam ini, kepentingan dia adalah kita dapat lahirkan masyarakat Malaysia yang sangat prihatin dan penyayang. Ada dalam buku teks. So, dapat wujudkan. Buku teks dia gunakan perkataan wujudkan. You boleh tukarlah wujudkan masyarakat yang prihatin. Prihatin dan penyayang. Prihatin dan penyayang. Nampak? Dan after that, kita buat melibatkan semua kaum. Maka ini akan wujudkan apa? So kamu boleh tulislah. Kita buat sama-sama, tak kira kaum. So dapat memupuk semangat. Buku teks kata semangat kekitaan. Kekitaan, semangat kekitaan boleh. Kamu boleh tulis semangat kerja berpasukan boleh. Understand? Okey, nampak kekitaan. Kita sama-sama bantu. Tak kira kaum. Okey, next kamu boleh tulis adalah dapat menjalin ikatan persahabatan. Persahabatan atau kita panggil silaturahim. Azan, okey, nampak. Boleh, we become very close lah. Ini we work together, kekitaan. Dan when we work together, we become very close. So, ada ikatan persahabatan atau ikatan silaturahim. Ini kepentingan kalau semua rakyat Malaysia, tak kira kaum apa, kita semua sertai program community untuk atasi masalah kebuluran. Dapat, Okay, next. Yang ini student, inilah. Student buat silap, dia tak baca soalan betul-betul. Berikan 3 contoh program community yang boleh dilaksanakan secara bersama-sama dengan badan kerajaan dan badan pertubuhan bukan kerajaan. Ini buku teks lah. Tapi dia tak tanya general. Kalau general means apa you bagi semua betul. Understand? So tengok cikgu tunjukkan pada you unit 8 form 5, right? Okay. 5. Okay. Student pergi tulis, ni tengok. Ini dia. Tengok buku teks. Contoh program community bersama-sama dengan badan kerajaan atau bukan kerajaan. Nampak? Buku teks baca apa. So, contoh dia adalah bantuan ke sungai, bantuan kemanusiaan, kelestarian alam, ada program kesihatan, dia pergi bulat dekat sana. Teks adalah sampai sini saya faham. Kau tak baca. Belakang cakap untuk atasi masalah kebuluran kalangan. So maksudnya jawapan kamu ya kalau kamu tulis daripada buku tengok makanan saja. Dia ada beberapa lah tapi yang ni dapat. Understand? Pak. So cikgu akan bagi jawapan cikgu. Ada dalam buku teks lah. Okay. The first one adalah kita ada zero hunger. Dalam Malaysia ada program ini. Actually program ini berasal daripada PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. So kita nak negara ini dunia ini ada kelaparan. So, tak ada orang mati sebab tak makan. We don't want. So dalam Malaysia pun ada program. Nobody mati kerana tak makan. Tak boleh. Dan after that, sebab kamu kena faham. Okay, so kelaparan sifar ini adalah
PBB throughout the world lah, dia nak menamatkan kelaparan, mencapai jaminan makanan. So everybody got food, something to eat lah. Dan nutrisi, maksudnya bukan saja makan just like that, tapi ada khasiat. Azan, bukan makan junk food lah. Understand? Khasiat yang lebih baik dan menggalakkan pertanian yang mampan. Maksudnya, we have to take care of your agriculture, pertanian. Sebab kita nak makan apa? Negara industri dan sebagainya, cari duit saja, nak makan apa? So, pertanian adalah sangat penting. Sebab itu kita ada program Zero Hunger. PBB suruh kita pastikan pertanian jangan abaikan. Nampak? Something like that lah. Boleh. Okay, lepas itu dalam sekolah untuk bantu murid-murid luar bandar. Dan ibu bapa adalah golongan berpendapatan rendah. So, golongan berpendapatan rendah kadang-kadang they cannot eat nutrisi punya food lah. Nutrition and all that. Lack of nutrition and all that. Sebab itu, sekolah itu kita ada rancangan. Sekolah rendah, mendengar tak ada saya rasa. Okay. So, rancangan makanan tambahan. Atau singkatan dia adalah RMT. Rancangan makanan tambahan. Ini sekolah rendah dia. Lepas tu ada lagi satu, kita ada Yayasan Food Bank Malaysia. Semua tentang makanan saja. And even kita boleh bagi, Datuk Sri Najib Tun Razak ada buat. Itu bagi duit. So, bila ada duit, you boleh beli barangan keperluan kamu untuk makan. So, maksudnya kita ada BRIM. BRIM ini actually dia adalah macam ini. BR1 Malaysia. So, nama penuh dia adalah Bantuan Rakyat Satu Malaysia. Nampak? Boleh. So, satu ini kita letak jadi I lah. So, boleh sebut satu kali. BRIM, senang sebut. Nampak? Okey? Tapi Datuk Sri apa itu? Ahmad Sabri. Bila dia datang, Datuk Sri Ahmad Sabri, okey, dia tukarlah. Ini jadi apa? Bantuan. Lupa jugalah tukar nama saja. Bantuan Keluarga Malaysia. Nampak? Azan. So secara general wang boleh. Sebab wang boleh digunakan untuk beli makanan. Boleh. Tapi ini adalah direct kepada Hunger Strike, Rancangan Makanan Tambahan dan Yayasan Food Bank Malaysia. Yang ni semua adalah terus kepada yang ini. Sebab student tak tengok benda ini. Dia tak baca betul-betul. Dia tengok saja untuk program komuniti, Badan Kerajaan Bukan Pertubuhan, terus dia ingat buku teks punya point, dia muntah saja. Dia tak baca soalan betul-betul. Dia pergi tulis benda-benda ni. So tak ada markah. Boleh, so take note soalan dia. Okay, next. Okay. Ini soalan pun kena baca betul-betul. Jelaskan implikasi kurangnya penglibatan masyarakat dalam program tersebut. Kalau program tersebut means is referring to atasi kebuluran. So specific soalannya. Student are writing very general answers. Azan. Ini yang menyebabkan student lose marks. Sebab dia memang spesifik. Kebuluran, makanan, tak makan makanan berzat, ada masalah kesihatan. So rakyat semua mati, tak ada tenaga dan sebagainya, negara jadi mundur. So dia kait. Mereka alami tekanan hidup, all that. Nampak tu, dia spesifik kepada isu kebuluran. Boleh? Nampak. Jelaskan 4 implikasi kurangnya penglibatan masyarakat dalam program tersebut. Baca soalan kamu sampai penghujung. Fahamkan. Jangan
baca cepat. Lepas tu tak tengok dan silap. Boleh menyeleweng jawapan kamu. Jawapan kamu betul tetapi tak tepat pada soalan dia. Okay. So the first one adalah masyarakat alami kekurangan zat makanan. Nampak? So bila kekurangan zat makanan, maka dia akan apa dia? So apa berlaku adalah masyarakat alami masalah kesihatan. Nampak? And then apa berlaku adalah dalam Malaysia tak ada orang terlibat dalam program macam ini, kurang penglibatan, no sambutan. Maka apa berlaku adalah bilangan mangsa kebuluran. Mangsa kebuluran akan meningkat dalam negara kita lah, akan meningkat. Nampak? Dan bukan itu saja, kritikal, tak diberi bantuan dan sebagainya, tak sampai dan sebagainya, dia boleh mati. So, now you put bilangan kematian akibat kebuluran. Akan meningkat. Bukan saja mangsa meningkat tak apa. Tapi kalau help itu sampai tepat pada masa, you boleh selamatkan dia. Kalau tidak, banyak yang akan mati kebuluran. Nampak? Boleh dia ada benda-benda lain, kamu boleh tulislah. Mangsa kebuluran yang memerlukan bantuan sukar mendapat pembelaan. Kamu boleh tulis macam itu. Dan sikap prihatin dan timbang rasa dalam kalangan masyarakat terhadap mangsa kebuluran berkurangan. So, soalan bila kamu jawab secara spesifik macam ini, pemeriksa faham budak ini memang baca soalan betul-betul. Jawapan dia adalah sangat precise, spesifik. Wah, good, very good student. Quality answer. Nampak? Boleh Okey. Dapat Baca betul-betul. 4 implikasi kurangnya penglibatan masyarakat dalam program komuniti. Kamu tak baca betul-betul program tersebut, program komuniti yang mana satu? Atasi masalah kebuluran. Nampak? So spesifik jawapan kamu. Boleh dapat? Okay, done. Okay, next question. Okay. Ini semua kamu kena tahulah. You tengok pelaburan saja, you mesti ingat there are 2 topics regarding the finance and all that. So, form 4, kamu ada pengurusan perbelanjaan. How you spend money lah. Tapi form 5 kamu adalah pengurusan keuangan. Kalau pengurusan keuangan, perbelanjaan, pelaburan, semua masuk. General sangat. Ini spesifik untuk perbelanjaan saja. Tapi yang ni adalah pengurusan keuangan means dia adalah general sikit. Understand? So dia tanya soalan yang pertama, tengok gambar dia. Jangan ambil dekat sini dan kamu salin-salin. Tahu kadang-kadang kita boleh nampak student dapat jawapan daripada sini. Dia pergi tulis yang ni semua kan. Yang saham amanah, tabung haji, semua dia pergi tulis dekat sini. Sumber kewangan yang beroleh secara beretika, dia ambil daripada sini. Semua ini dia pergi catat dekat sini. It shows that you are not reading the textbook. You tak faham soalan. Tak baca soalan pun betul-betul. So apa yang soalan tunjukkan adalah gambar di bawah menunjukkan contoh-contoh pelaburan yang terdapat di Malaysia. Ini semua contoh pelaburan lah dik. Unit amanah ada, saham ada, all that. Bond ada, hartanah ada. Jenis-jenis pelaburan yang popular dalam Malaysia semua ada. Okay, so soalan dia adalah dia tanya wajarkah pelaburan sebegini dilakukan? So maksudnya wajarkah? So you kena jawablah wajar. Cukup. Dapat markah ini bukan esei ya. Wajar. Dan wajarkah? Kamu kena huraikan. Kalau kamu kata wajar, huraikan. Kenapa? Tengok markah dia. Wajar, huraikan. So yang ini sebenarnya ada dalam buku teks kamu.
Azan, ha? Okey, nampak tu. So, kenapa kamu kena wajar? Kenapa kamu kena buat pelaburan? Sebab pelaburan itu penting. Right? Penting, right? So, penting means adalah, dan semua ini adalah pelaburan. Oh, my internet, huh? Okay, all back to normal, huh? Okay, Marisha, Marisha, can hear? Sir, you're lagging, sir. Okay. So now okay, sir. Now Now okay, okay. ah. Okay, so sambunglah. Okay, so cikgu ingatkan baliklah. Internet sebab hujan kan? Itu yang saya tahu kadang-kadang. Okay, so you tengok gambar di bawah menunjukkan contoh-contoh pelaburan. Ini semua contoh pelaburan. Wajarkah pelaburan sebegini dilakukan? Wajar. Wajar means you kena bagi sebab lah kenapa wajar kan. Maksudnya kamu akan bagi kepentingan. Kenapa kita kena labur? Labur macam ini penting. Kenapa? Kepentingan lah kamu kena tulis. So, pelaburan diiktiraf. Nampak? Okay? Tapi kamu tulis pelaburan, not just pelaburan. Kamu tulis pelaburan diiktiraf, very specific. Understand? Yang iktiraf, jangan pergi skim tempat kaya semua. Then after that, bila kamu labur means, kamu akan dapat pulangan. Right? So maksudnya, you punya duit akan grow, tambahan kewangan. So, kita akan mempunyai. Explain lah detail. Kenapa penting? Pelaburan tu mesti dilakukan. Why? Sebab dia penting. Apa kepentingan dia? So, kita akan mempunyai tambahan kewangan. Hasil daripada pelaburan. Okay, hasil daripada pelaburan. Nampak? Okay. Wait lah. Okay. Then after that, bila ada duit tambahan semua, hasil tambahan means we can buy properties. Okay. So dengan ini, kita dapat memiliki harta yang kekal. Wajar. Why? Pelaburan itu jamin masa depan yang sejahtera dan hasil dari pelaburan kita dapat tambahan kewangan dan we can buy harta. So 4 markah, wajar 1 markah diikuti dengan huraian kamu. Kamu bagi 3 alasan tapi berkait boleh. Nampak tu? Explain lah. So yang ni pun cikgu beritahu kamu. Wait. Ini chapter mana tadi? 10. Ini lebih kepada perbelanjaan tau. Form 4. Form 5 barulah kamu akan masuk untuk the pelaburan and all that. Sebab dia pengurusan kewangan. Kalau pengurusan kewangan means, itu property semua, gambar semua ada. Boleh nampak? Ini pun cikgu akan explain kepada kamu nanti. Kepentingan pengurusan kewangan secara beretika. Dan kalau kamu uruskan kewangan kamu secara beretika, definitely kamu akan buat investment. Dan investment itu akan jamin masa depan yang sejahtera.
maka kamu akan ada tambahan kewangan daripada pelaburan dan kamu boleh memiliki harta kekal. So dari mana cikgu dapat jawapan? Buku teks. Tanzen, nampak? So you must be well versed kepada apa yang ada kandungan. Don't panic lah cikgu, you banyak cikgu nak ingat, understand? Don't panic. You sudah baca habis. Kalau masih tak ingat means ulang balik benda tu lah. Ulang bukannya masa makan dengar sikit-sikit lah. Cuba recall balik fakta slowly. Azan. Dan bila kita buat soalan trial pun saya ada tunjuk balik buku teks. So ingatkan balik. Azan. So end of the day dalam exam confirm kamu boleh recall, don't be negative. Azan, okey, nampak. Lepas tu saya suka kita belajar bersama-sama lah sebab I also spending time, you also spending time together. So that means sufficient enough you baca dengan cikgu. Azan, okey, nampak. Then cikgu explain pula tu. With explanation, so dia akan banyak membantu. Okay, next students. Inilah 3 sumber kewangan yang diperoleh secara beretika. Di buku teks adalah di buku teks tengok sumber kewangan apa yang ada dalam buku teks lah. Textbook tak baca. So member pergi tulis tahu emas dan perak, perniagaan lah, dana mana dia main hantam saja semua ni. Ini contoh dia bagilah, contoh pelaburan yang terdapat di Malaysia. Ini kandungan buku teks punya soalan. Understand? So ini saya akan ajar you macam mana. You see, all the points saya beritahu. Kita ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dalam buku teks kamu ada 9 tau. Therefore, 4, 1, 9. So, saya ajar you macam mana nak ingat benda ni. Okay, the first one adalah kita ada gaji. Gaji mean fix, pendapatan fix. Kerja berapa hari pun, 30 hari ke, 18 hari ke, 29 hari kamu kerja pun, end of the month you akan dapat satu fixed salary. Gaji. Upah means mengikut bilangan hari atau jam kamu bekerja. Zen, dua-dua adalah pendapatan. Dan after that, ada company yang akan bagi you bonus. Ini semua adalah beretika punya. Understand? Okay, then after that, another one adalah insurance. So kita beli policy, bayar, kita dapat protection at the same time. Kalau kita betul-betul perlukan duit means we can surrender our policy and get lump sum of money. Zen, dia adalah protection plus savings, insurance. Dia protect you punya ni tahu. Zen, okay, then after that saving kamu, simpanan. Lepas tu, okay, so cikgu ajar you. Okay. Kalau kamu buat pelaburan hartanah, pelaburan hartanah, property business, beli rumah dan sebagainya, dan kamu boleh dapat income tahu. Apa income kamu adalah, another one is from pelaburan hartanah, you beli rumah dan sebagainya dan kamu sewa, tanah kamu sewa. Sewa adalah also sumber kewangan. So sewa ini datang daripada pelaburan hartanah. Boleh Okay, nampak. Sewa datang daripada pelaburan hartanah. Then after that, you can even buy saham. Tapi ikut buku teks, saham yang diiktiraf. Kalau saham yang diiktiraf means, beli saham means your pulangan is dividend. Nampak tu? All the 9 buku teks gaji, tapi dia tak ikut urutan. Saya bagi satu urutan so that you can remember. Gaji ada fix according to hour and days, number of days kamu bekerja, itu upah. Dan after that kamu dah ada bonus. Bonus adalah normally syarikat dapat untung, dia share untung itu dalam bentuk bonus, dia bayar bonus.
Dan insurance ada simpanan your savings. Kalau kamu labur dalam properties, hartanah, kamu dapat sewa. Sewa also income lah. Okey, saham yang diiktiraf, kamu beli saham, dapat dividen. Selagi kamu pegang saham itu, kamu dapat dividen lah. Tapi, let's say kamu perlukan duit dan kamu nak jual saham itu. Masa kamu beli saham harga lain. Bila jual lain. So, you get untung dekat sini pun ada dividen. Selagi kamu pegang, kamu dapat dividen. The moment you sudah jual saham means no more dividen. Pelaburan hartanah also same. Masa kamu beli rumah itu, property itu, harga lain. Dan you want to sewakan, dapat duit lah. Kalau you want to sell off the properties, then masa beli dan masa jual berbeza, dekat sana kamu akan make profit. So semua itu adalah sumber kewangan yang diperolehi secara beretika. Bukan illegal punya. Boleh? Okey, dapat. Okey, next. Cara menguruskan kewangan secara soalan dia, apakah cara? Apakah cara? Dia ada 3 markah. Apakah means just give cara. What are the cara? Apakah cara dia? So maksudnya kamu kena bagi 3 cara menguruskan kewangan secara beretika, ada dalam buku teks. Tapi buku teks ada banyak. Sampai 10 points ada. Boleh? So hari ini cikgu akan beritahu kamu lah. Understand? Okey, nampak. Semua 10 poin ini macam mana mau ingat? Okay, so cikgu recall balik untuk you. Cantik-cantik cikgu recall. Okay, the first one adalah kita dapat gaji semua kan? Pendapatan, right? So bila kita dapat pendapatan, apa kita kena buat? Secara beretika kita kena uruskan wang, kewangan kita kan? So kita kena uruskan pendapatan kita, income kita dan expenditure kita lah, perbelanjaan. Secara berhemat. Hemat. Dalam buku teks dia tulis berhemat. Boleh. Then after that, we have to do savings. Savings ini ada 3. So see kita uruskan pendapatan dan perbelanjaan secara berhemat. How? We need to ada savings, simpanan. Simpanan ada 3. So apa dia? The first one adalah kita kena buat simpanan untuk waktu kecemasan. Dan kita kena simpan untuk waktu tua. Untuk simpanan hari tua lah. So, apa kita kena buat adalah kita kena rancang kewangan untuk simpanan hari tua. So, we have few savings. And after that, apa saja lebihan pendapatan kita adalah. So, this month, semua sudah bayar semua, you have extra simpanan. So, you boleh buat savings. So, buat tabungan. Buat tabungan daripada lebihan pendapatan. Dalam buku dia kata, dan tabung. Tabungan jangka panjang. Long term punya savings. Nampak? Boleh long term punya savings. Okay, next. Okay, ini semua adalah savings. Understand? Then after that, kalau kita uruskan kewangan kita secara beretika, all this is savings. 3 savings kita kena buat. And besides savings, we also have to do pelaburan, investment. So there are 2 investment. So cikgu ajar kamu. Wait,
all the points lah. Tapi tulis banyak lah. Saya apa ada dalam buku teks, saya recall untuk kamu lah. Understand? So after this, you have to do savings. Savings is here already, simpanan. Here kita akan buat pelaburan. Okay, pelaburan yang kamu kena buat adalah, okay, the first one. Apa pelaburan adalah? So kamu kena sertai skim pelaburan yang diiktiraf. Okay, yang diiktiraf. Another one adalah you can invest in properties. So kamu memiliki aset tetap. Aset tetap pun adalah properties lah. Aset tetap. Okay, hartana punya aset tetap. Boleh? So this ada yang ni adalah ni. So kalau saya menguruskan kewangan saya menguruskan pendapatan perbelanjaan saya secara berhemah, so saya kena buat simpanan. Dan after that saya kena buat investment. Okay, then another thing kamu kena tahu we have to, sometimes duit tak cukup, kita kena buat loan lah, pinjaman. So yang itu pun ada dua perkara yang kamu ada point untuk pinjaman. So maksudnya kita uruskan kita punya kewangan kan, maka kita kena ada pinjaman. Kadang-kadang kita kena pinjam. Mana boleh semua beli cash kan? Kadang-kadang you kena ambil loan. So apa you kena buat kalau kamu nak uruskan kewangan kamu secara beretika, loan So ini tentang loan So apa you kena buat adalah you kena buat pinjaman mengikut kemampuan. Nampak? Jangan buat pinjaman sehingga kamu tak mampu. Azan, at least 40% pinjaman, 60% income. Janganlah kamu pinjaman kamu 80%, income mari 20%. Mana boleh? Cannot. So maksudnya duit datang semua bayar income, income kamu semua pergi bayar hutang, nanti kamu tak ada duit untuk berbelanja. Tak boleh. So normally pinjaman must be kurang daripada pendapatan kamu. Pendapatan must be more than 60%. Your hutang means 40%. So you kena always jaga buat pinjaman mengikut kemampuan. Okay, then after that kamu kena bayar juga pinjaman ikut kemampuan. Sorry. Bayar buat bayaran pinjaman secara konsisten. Kalau tidak nanti interest increase, berhutang lagi banyak. Saya nampak. So you kena bayar secara konsisten. Ini semua adalah cara kamu menguruskan kewangan kamu dengan baik. Dan dia ada lagi point tahu. Dua lagi point adalah insurance is one way of manage your kewangan secara beretika tahu. Sebab kamu ada perlindungan. So melindungi pendapatan dan simpanan dengan insurance. Lepas itu ada lagi satu kalau kita uruskan kewangan kita dengan baik, kita kena bayar cukai juga. So we must have allocation to buy tax. To pay tax. So memperuntukkan wang untuk membayar cukai. Sambil kita buat soalan ini, cikgu recall untuk kamu lah. Ini dua adalah lain-lain lah. So simpanan ada ni. So at least bila kamu ada benda macam ini, you can remember the easy better. So saya uruskan wang means, saya mesti ada savings, saya mesti ada buat investment, saya mesti ada ambil loan kan. How? So you can remember certain points from there. Nampak tu? And as a warga negara, you have to pay tax lah. Peruntukan wang untuk bayar cukai. Dapat Okay. Next question, the last question lah. Karikatur means the kartun lah.
di bawah menunjukkan situasi jerubu yang sering berlaku di negara kita. So there are two things punca jerubu dekat Malaysia tahu. Selain daripada pembebasan asap kenderaan dan asap kilang, ini Malaysia punya. Jerubu di Malaysia sering dikaitkan juga dengan lagi satu perkara daripada luar, iaitu pembakaran hutan dekat Indonesia. Faham? Dalam negara kita pun kita buat pembebasan asap kenderaan banyak. Lepas tu asap kilang pun dalam Malaysia ada. Dan of course dalam negara kita ada orang buat pembakaran terbuka dan sebagainya. Ini semua faktor Malaysia lah. At the same time, faktor serta-merta yang menyebabkan jerubu sangat teruk adalah Indonesia punya pembakaran hutan secara besar-besaran untuk pertanian purpose. Mereka bakar. So, dia sampai ke negara kita. Boleh. Dan ini gambar semua, just tengok saja. Dia ada benda-benda ini semua. Okey, sekarang jelaskan perasaan anda terhadap isu ini. Isu jerubu. Apa perasaan kamu? Very simple, kamu just write there, sedih. Paling senang, sedih. Apa yang tulis saya berasa sedih dengan isu ini. Make it very simple sebab analytical marking lah. Nampak point saja dapat markah, so just pandai-pandai lah. Okey, kenapa you sedih? You kena jelaskan perasaan. Perasaan kamu sedih, jelaskan. Maksudnya kena terangkan kenapa. Kerana alam sekitar tercemar. Tercemar dan masalah kesihatan, gangguan kesihatan boleh berlaku kan. So, dia boleh kata dan mengundang penyakit. Okey. Kerana alam sekitar tercemar dan kesihatan terjejas. Boleh. Macam tu pun boleh tulis. Apa-apalah. Okay, next. Inilah kamu kena, you see student you baca soalan betul-betul. Huraikan langkah yang perlu diambil oleh Malaysia dan Indonesia untuk menangani masalah. Student tulis kongsi kereta lah, guna elektrik lah, understand So actually your jawapan must be heading towards both of this country lah, mesti melibatkan, understand, by right. Langkah yang perlu diambil oleh Malaysia dan Indonesia. Baca soalan betul-betul. From your jawapan we know already you ada baca atau tidak. You sila baca. Understand Okay, so the first one adalah, so normally yang ini langkah means one langkah dan kita explain yang lain ada kaitan dengan langkah tersebut. So the langkah dia adalah, tengok sini cikgu bagi tengok sini. First one adalah Malaysia dan Indonesia perlu sama-sama. Jangan tulis kerjasama sebab itu adalah nilai universal. Jangan buat ayat dengan nilai universal. So you kata perlu sama-sama mencari jalan penyelesaian. Okay, jalan penyelesaian bagi menghentikan masalah ini. And one of it we can do adalah kita buat perjanjian. Malaysia dengan Indonesia buat perjanjian. So you boleh kata kedua-dua negara boleh mengadakan perjanjian persahabatan. Perjanjian persahabatan. Nampak? So dalam perjanjian itu kita janji kita akan kuat kuasakan undang-undang. So kedua-dua negara perlu kuat kuasakan undang-undang dalam negara. Dalam negara masing-masing. Dalam negara masing-masing. So, kalau kamu kuat kuasakan undang-undang, apa kamu akan buat? Kamu akan kenakan hukuman berat. Nampak?
Boleh, ha? Okey. So, selaras dengan ini, hukuman berat perlu dikenakan terhadap syarikat sebab bebaskan gas, kilang yang bebaskan gas and all that, atau syarikat pertanian. Dia nak buat pertanian, so dia pergi bakar hutan. So, hukuman berat perlu dikenakan terhadap syarikat tempatan yang melakukan pembakaran terbuka. Nampak? Ini sudah 4 ke? 1, 2, 3, 4. 4 markah, 4 point. 4 langkah. Dua-dua negara kena committed buatlah. Understand? Okey, benda lain yang kamu boleh tulis adalah you can even adakan kempen. Okay. Selain itu, kedua-dua negara perlu mengadakan kempen kesedaran. Kempen kesedaran mencegah isu jerbu. Okey? Okey, done. Okey, next point, last two lah. Kita habiskan, Okay. Pada pendapat anda, apakah kepentingan mengekalkan hubungan baik dengan negara lain? So, yang ini jawapan sangat senang. What are the importance of hubungan baiklah dengan negara lain? Ada banyak point untuk ini. Just keep simple. Tapi dalam buku teks, mereka bagi mengikut bidang. Buku teks kamu dia bagi mengikut bidang. Okey, nampak. Unit 12, Form 5. The last one, Form 5. Topik. Ni. Kepentingan mengekalkan hubungan Malaysia dengan negara luar, right? So, kepentingan hubungan baik dengan negara lain, negara luar itu adalah sama. Tapi dia bagi mengikut bidang. You tulis apa yang dia bagi dekat sini lah. Kalau pendidikan tulis 1 lah, ekonomi tulis 1 lah. Dia tanya 3 saja kan. Dan keselamatan mungkin kamu tulis 1. Ikut, kamu boleh ingat bidang, you boleh tulis cepat-cepat. Tapi dia perlukan 2 saja kan. So, kamu tulislah. Kalau ekonomi means dapat meningkatkan pendapatan negara. Okay, dapat meningkatkan pendapatan negara. Okay, another one adalah kalau keselamatan, you boleh kata dapat membantras jenayah antarabangsa. Dapat meningkatkan kualiti pendidikan. Kualiti pendidikan bertaraf. Bertaraf dunia. Okey. Yang ni senang nyatakan. Mereka purposely lah. 2 pertubuhan antarabangsa yang dianggotai oleh Malaysia dan Indonesia. Dia tanya Malaysia, okey. Dia pergi tanya Indonesia means ada beberapa sajalah, bukan semua. So, kamu ada ASEAN. Commonwealth tak boleh. Malaysia, British. Indonesia, Belanda. So, tak ada kaitan. So, you have to be very careful. So, ASEAN boleh. OIC boleh. And then PBB semua negara kan. PBB. You bagi singkatan macam ini cukup. You tak payah bagi penuh punya. Kalau penuh ASEAN means adalah Persatuan Negara-negara Asia Tenggara.
OIC adalah, nama penuh dia adalah Pertubuhan Kerjasama Islam. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ini ya. PBB adalah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Nampak? Tapi exam kamu tulis singkatan pun sudah cukup. Dapat markah. Boleh? Dapat? Okay, done. So we'll stop here. Wait, let me stop recording.